Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid 4 Orchid. Baiklah, pembelajaran kita hari ini bertajuk menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, ada 4 objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pertama, di akhir pembelajaran ini murid mesti boleh menyenaraikan 5 parameter bagi tumbuhan. Kedua, menyenaraikan 5 parameter bagi haiwan. Ketiga, menyenaraikan 5 parameter bagi benda bukan hidup. Dan keempat, menyatakan hubungan antara ruang dan masa. Apabila kita mempelajari sains, kita tidak boleh lari daripada menjalankan eksperimen. Okey, murid, setiap eksperimen yang dijalankan mesti mempunyai pemboleh ubah berikut, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu pemboleh ubah yang tak sama, perkara yang tak sama dan perkara yang diubah. Kedua, pemboleh ubah dimalarkan, iaitu perkara yang sama sepanjang menjalankan eksperimen. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu perkara-perkara yang direkodkan, yang diperhatikan, yang diukur dan apa yang hendak dikaji dalam penyiasatan itu. Okey? Saya faham murid-murid mungkin rasa agak janggal dengan 3 perkataan ini, iaitu dimanipulasikan, dimalarkan dan bergerak balas. Okey? Istilah ini mungkin baru bagi murid, okey? Tetapi tak apa, jangan bimbang. Hari ini cikgu cuma nak memperkenalkan sahaja perkataan-perkataan ini, murid tahu perkataan ini. Tak faham buat masa ini tak apa, kerana apabila murid menjalankan penyiasatan eksperimen nanti, perkataan-perkataan ini kita akan gunakan. Setiap kali buat eksperimen kita akan gunakan perkataan pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Dan murid akan faham nanti. Untuk hari ini, kenal sahaja dulu perkataan ini. Murid-murid, apabila kita membina pemboleh ubah, setiap pemboleh ubah mestilah ada parameter dan objek. Okey, saya ulang, parameter dan objek. Okey. Parameter dalam sains tidak sama dengan perkataan atau istilah perimeter dalam matematik. Okey, jika dalam matematik, perimeter bermaksud ukur keliling sesuatu objek. Tetapi dalam sains, istilah yang agak sama bunyi dan ejaannya, tetapi benda yang atau perkara yang berbeza sama sekali. Okey. Parameter ialah ciri-ciri objek yang digunakan dalam penyiasatan. Contohnya, warna, saiz. Perkataan warna itu adalah parameter. Saiz, jenis, ketinggian, bentuk, bilangan dan banyak lagi. Okey, ini cikgu bagi contoh sahaja. Baiklah murid-murid, untuk mengenal parameter bagi skop atau topik haiwan, murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 53. Tengok pada buku teks tersebut, ada gambar tu. Okey, murid boleh nampak pelbagai jenis haiwan. Ada gajah, ada burung, ada monyet, ada rama-rama, ada katak dan juga ada ikan. Okey. Baik, apabila ada pelbagai jenis haiwan begini, untuk kita menerangkan tentang kelompok haiwan ini, kita gunakan perkataan parameternya jenis. Kemudian murid juga lihat ada haiwan yang besar, ada haiwan yang kecil. Untuk menerangkan besar dan kecil itu, parameternya adalah saiz. Jisim, berat. Dan ada 3 ekor gajah, 1 ekor monyet, 2 ekor rama-rama, 2 ekor katak, 2 ekor ikan dan 2 ekor burung. Jadi di sini bilangan haiwan ini tidak sama. Jadi parameter yang digunakan untuk menerangkan bilangan berbeza ini adalah bilangan. Dan haiwan-haiwan ini sama ada sihat atau tidak. Untuk menerangkan keadaannya sihat atau tidak, kita guna perkataan keadaan. Warna,
dan jantina. Semua perkataan ini adalah parameter yang sesuai digunakan untuk menerangkan ciri-ciri haiwan. Bagi mengenal parameter untuk skop ataupun topik tumbuhan, murid boleh rujuk buku teks muka surat 69 sekarang. Cikgu tunggu. Dah? Muka surat 69. Untuk tajuk unit 4 tajuk tumbuh-tumbuhan. Untuk menerangkan tentang pelbagai jenis tumbuhan. Ada gambar, ada banyak tumbuhan yang kamu boleh lihat di situ. Iaitu pokok labu, pokok timun, sayur timun, rumput dan sebagainya. Ada pelbagai jenis tumbuhan yang berbeza di situ. Jadi kita gunakan perkataan jenis. Ada pokok yang tinggi, ada pokok yang rendah. Jadi parameter yang sesuai adalah ketinggian. Begitu juga ada daun yang kecil, ada daun yang besar. Parameter yang sesuai adalah saiz daun. Ada daun yang sedikit, ada daun yang banyak. Jadi parameter yang sesuai adalah bilangan daun. Ada batang pokok yang besar batang pokoknya dan ada yang kecil sahaja. Jadi kita guna ukur lilit batang. Warna daun dan sama ada pokok tersebut sihat atau tidak sihat, kita gunakan parameter keadaan. Baiklah murid-murid, selain daripada benda hidup yang cikgu dah terangkan tadi iaitu haiwan dan tumbuhan, di sekeliling kita juga terdapat benda bukan hidup. Baik, merujuk pada buku teks muka surat 141. Buku teks sains kamu. Situasi ini di dapur situasi ini di dapur. Di dapur sendiri terdapat pelbagai benda bukan hidup. Pelbagai benda atau objek bukan hidup. Antaranya lesung batu, papan pemotong, bekas air, baldi dan sebagainya. Baik, apabila kita nak menerangkan tentang pelbagai objek bukan hidup ini, benda bukan hidup ini, parameter yang kita boleh gunakan adalah jenis, warna, bentuk, saiz, isi padu dan juga berat. Baiklah murid-murid yang bijak dan rajin semua, kita telah sampai ke kesimpulan nota parameter. Bagi skop haiwan atau topik haiwan, parameter yang sesuai adalah jenis, saiz, jisim, berat, bilangan, keadaan, warna dan jantina. Bagi skop tumbuhan pula, apa parameter yang sesuai? Bijak. Jenis, ketinggian, saiz daun, bilangan daun, ukur lilit batang, warna daun, keadaan sihat atau tidak sihat. Ketinggian di sini, bagi perhatian kepada perkataan ketinggian. Ketinggian di sini bermaksud ukuran tinggi atau rendah sesuatu objek. Tinggi atau rendah sesuatu objek. Kalau objek itu rendah, kita sebut ketinggiannya rendah. Ketinggiannya kurang. Kalau objek itu tinggi, ketinggiannya tinggi. Dan sebagainya. Bagi objek bukan hidup, parameter yang sesuai digunakan untuk menerangkan objek bukan hidup adalah jenis, warna, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Murid-murid, sekiranya murid-murid telah faham tentang parameter, barulah cikgu boleh terangkan atau ajar tentang kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mari kita faham apa maksud menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan, menerangkan, menceritakan
perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Okey, seperti parameter seperti apa? Lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey. Soalan, apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Okey, jika murid-murid lihat pada gambar yang diberikan, gambar rajah yang diberikan, okey, kita kena tahu apa kejadiannya, apa fenomenanya, apa yang berlaku. Okey, fenomena di sini adalah aiskrim sedang mencair. Aiskrim sedang melebur. Pencairan aiskrim. Itu fenomenanya, kejadiannya. Okey. Pada peristiwa ini, kejadian ini, fenomena ini, okey. Apakah parameter yang berubah yang kita nampak? Okey, murid lihat yang cikgu kotakkan dengan hitam ni. Okey. Okey, adakah isi padunya berubah? Okey, walaupun boleh lihat bentuk dia dah berbeza tetapi isi padunya tetap sama. Okey, kalau kita keraskan semula sebab kalau kita bekukan semula, keraskan semula, okey. Aiskrim ini di dalam peti sejuk, okey, mungkin menggunakan acuan yang sama, okey. Kita akan dapat lihat dia menjadi kembali seperti asal. Saiznya tidak mengecil, dia kembali seperti asal. Bermaksud isi padunya sama. Tetapi yang berbeza sekarang adalah adakah arahnya? Tidak. Adakah lokasinya, kedudukannya? Tidak. Okey. Tetapi yang berbeza adalah bentuknya. Okey, bentuknya berbeza. Mula-mula tadi bentuk kuboid. Kemudian apabila aiskrim itu mencair, bentuknya telah menjadi tidak sekata. Bagaimana pula dengan saiznya? Okey, saiznya juga saiznya juga berubah, iaitu saiznya menjadi semakin kecil ke besar? Ya, saiznya menjadi semakin kecil. Okey, apabila murid telah faham apa kejadian dan apa parameter yang berubah, okey, seterusnya cikgu nak ajar murid-murid bagaimana untuk membuat pernyataan sains tentang perhubungan ruang dan masa. Mari kita baca dialog ni. Okey. Murid, aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Guru, jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okey, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, okey, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Maksudnya awak terangkan dulu masa itu. Masa tentulah bertambah, kan? Kemudian apa berlaku pada parameter yang kamu telah kenal pasti tadi. Okey. Okey, murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 7 yang seterusnya, iaitu aktiviti ria, doh dan masa. Okay, alat dan bahan, 1 cawan tepung gandum, 150 ml air suam, 1 sudu kecil gula, 1 sudu kecil yeast, bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Okay, langkah-langkahnya, pertama, masukkan tepung, gula dan yeast ke dalam bekas plastik, aduk dengan menggunakan sudu. Okay, gunakan sudu, tak boleh gunakan jari. Tak boleh gunakan jari ya, kerana menggunakan sudu adalah kemahiran manipulatif menggunakan alatan dan radas dengan betul. Kedua, memasukkan 150 ml air suam dan aduk campuran sehingga menjadi doh. Okey, pastikan apabila murid menjalankan aktiviti ini, okey, pastikan adunan kamu tidak berterabur di atas meja. Okey, itu adalah kemahiran manipulatif. Okey. Ketiga, meratakan doh di dalam bekas
Tandakan paras awal doh dengan pen penanda biru. Okey, bacaan awal. Kemudian biarkan doh selama 30 minit. Okey, nampak tak masa di situ 30 minit? Okey, di situ kita telah melibatkan eksperimen yang melibatkan masa. Okey. Tandakan paras akhir doh dengan pen penanda merah. Kemudian bincangkan parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Pertama, kenal pasti aktiviti. Apa nama aktiviti ini? Aktiviti pengembangan doh. Okey, objeknya doh. Okey, pengembangan doh. Kemudian, setelah kamu mengenal pasti dalam gambar ini ada pelbagai alat radas dan sebagainya. Okey, awak boleh lihat sudu, yeast, okey, tangan manusia di situ, bekas, tepung, gula, mengandung gula air suam. Okey. Bila dia telah menjadi doh, apakah yang kita nak kaji? Nak kaji sudu ke? Nak kaji doh ke? Nak kaji tangan manusia tu ke? Okey, nak kaji doh. Apa pula tentang doh? Apa parameter tentang doh yang kita nak tengok? Perubahan apa? Adakah perubahan warna doh? Okey, adakah perubahan parameter jisim doh? Adakah perubahan parameter ketinggian doh? Okey? Ya, kita nak kaji ketinggian doh. Okey? Apa berlaku ya? Agak-agaknya apa berlaku selepas 30 minit? Okey, siapa yang selalu tolong ibu kat dapur ni, dia tahu ni. Kadang-kadang ibu ada buat cekodok ke apa ke, letak yeast kan. Letak buat kuih-kuih ke apa-apa ke, letak yeast. Okey, buat cekodok kadang letak baking powder. Semua tu adalah kemahiran proses sains yang di rumah yang kita tak sedar. Okey, kita lakukan di rumah. Okey. Baik, kita nak kaji tentang pengembangan doh. Kita nak rekod ketinggian doh. Apakah hubungan ruang dan masa dalam uji kaji yeast? Okey, masanya bertambah. Jadi tulis. Okey, jawapan menulis mengikut skema. Cara yang betul. Masa bertambah. Kemudian parameter objek. Parameter objek sini adalah ketinggian objeknya doh. Okey, apa berlaku pada ketinggian doh? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi lengkapkan jawapan. Masa bertambah, ketinggian doh bertambah. Murid-murid, cikgu pasti murid-murid telah faham tentang perhubungan ruang dan masa. Namun, mari kita buat aktiviti pengukuhan. Okey, ini adalah aktiviti meminum air. Siapa yang minum ni? Kucing. Kucing minum air. Okey, tadi cikgu ada pesan dengan murid kan? Supaya membawa segelas air. Sebenarnya cikgu nak buat aktiviti uji kaji perhubungan ruang dan masa semasa murid mau minum air. Tapi dalam gambar slide cikgu ni, cikgu nak tunjuk kucing. Kita tengok kucing ni. Objeknya apa yang dalam gambar? Ada gelas, ada kucing, ada air. Okey. Dalam tiga-tiga objek ini, apa yang kita nak kaji? Nak kaji kucing ke? Nak kaji gelas ke? Nak kaji air ke? Kita nak kaji air. Okey. Apakah apabila kucing ni minum air, apakah parameter yang berubah pada objek? Gelas ke, kucing ke, air. Okey. Yang berubah adalah isi padu air. Itu kalau jawapan saintifik lah. Kalau jawapan yang lain yang juga boleh diterima adalah jumlah air. Okey, jumlah air dalam gelas. Okey. Jadi soalan, apakah perhubungan ruang dan masa semasa kucing meminum air? Jawapan, okey. Tuliskan dulu masa. Masa bertambah, isi padu air berkurang. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid perhatikan apa berlaku sekiranya murid-murid menuangkan air ke dalam gelas. Okey, pernah tak kamu menuangkan air di dalam gelas? Pernah. Okey, dekat sini cikgu nak bagi sedikit tips. Okey, dalam kehidupan seharian kita, kita hendaklah sentiasa berbuat baik terutamanya kepada ibu ayah kita, ibu bapa kita yang membesarkan kita, ibu yang melahirkan kita. Okey, satu tips yang paling senang sekali adalah menuang air
kemudian dalam gelas dan berikan kepada ibu atau ayah kamu yang balik dari kerja. Okey, besar pahala tu. Berkat nanti apa yang kamu nak buat. Okey, bila ibu ayah redha, anak-anak dipermudahkan belajar, rezeki dan sebagainya. Okey, berbalik kepada pelajaran sains kita. Apakah hubungan ruang dan masa semasa murid menuang air? Okey, tengok pada ni. Okey, masa bertambah. Bila tuang air, apa terjadi pada isi padu air? Okey. Aktivitinya menuang air. Okey. Parameter air yang nak dikaji adalah isi padu air. Okey, jadi jawapannya adalah masa bertambah, isi padu air bertambah. Baik, murid, tadi soalan pengukuhan. Sekarang soalan pengayaan. Okey, langkah pertama, murid kena ukur berapa panjang pensel. Apa-apa pensel je. Okey, berapa sentimeter panjang pensel. Okey, ambil bacaan awal. Okey, setelah murid mengasah pensel, murid dikendaki mengasah pensel ya. Jangan sepah-sepah awak punya sampah yang dah diasah tu. Okey, buang di tempat yang sepatutnya. Okey, jadilah murid yang bertanggungjawab. Jadilah warga yang bertanggungjawab. Jaga kebersihan sekolah, jaga kebersihan rumah, sekolah, okey, dan negara. Sayangilah negara kita. Okey, soalan. Apakah perhubungan ruang dan masa semasa murid mengasah pensel? Okey. Parameter apa pada pensel yang berubah apabila murid mengasah pensel? Parameter apa? Ya, panjang pensel. Jadi, hubungan ruang dan masa semasa murid mengasah pensel adalah masa bertambah, panjang pensel berkurang. Murid-murid, demikianlah tadi, okey. Pelajaran sains kita pada hari ini bertajuk menggunakan perhubungan ruang dan masa. Cikgu ingin tinggalkan murid dengan tugasan. Okey, cikgu minta murid hantar tugasan ini sebelum hari Ahad, ini jam 10 malam. Senang aja soalan dia. Cari 3 aktiviti yang melibatkan perhubungan ruang dan masa di rumah kamu semasa PKP ni, okey? Format kerja dia, jawapannya adalah tulis aktiviti 1. Contoh tadi yang kita dah bincang, aiskrim mencair. Hubungan ruang dan masa. Okey, masa bertambah, saiz aiskrim mengecil dan bentuk tidak sekata. Jangan lupa murid tuliskan tarikh hari ini 4 hari bulan 2 2021. Harinya Khamis. Okey, tajuknya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. Tulis mengikut format yang cikgu telah berikan ini. Pastikan murid garis jawapan. Kalau ada pensel warna, nak garis jawapan dengan pensel warna, lagi bagus. Okey, jangan lupa murid-murid. Yang kerja yang cikgu dah bagi ni jangan lupa untuk siapkan hantar sebelum Ahad 7 hari bulan 2 2021, hantar dalam Google Classroom. Okey, selepas pukul 10 malam Google Classroom akan tutup dia punya penerimaan. Okey, kalau murid hantar selepas itu kena PM cikgu untuk menghantar. Cikgu akan tik murid-murid yang telah menghantarkan tugasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.